innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi perkara yang saya nak sentuh ni sebenarnya perbahasan bulan Rajab Sya'ban ni panjang, banyak benda nak sebut. Tinggal lagi pada pagi ni saya nak fokuskan kepada amalan yang disyariatkan, yang boleh dibuat dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Sebabnya saya rasa perlu kita sekali-sekala ulas benda ni. Kalau kita perhati dalam media sosial berkenaan dengan bulan Rajab dan Sya'ban ni, memang ramailah kawan-kawan kita yang berminat nak sebar maklumat-maklumat. Niat tu baik masing-masing. Niat tu nak supaya kita ni di satu sudutnya jaga ibadah kita supaya Allah terima, kan? Di satu sudut yang lainnya ada juga sahabat-sahabat yang sebarkan maklumat-maklumat supaya kita buat ibadah banyak-banyak. Baik. Tapi ada kadang-kadang bila duk perhati-perhati ni kita makin keliru. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang kita yang selama ni bila masuk bulan Rajab dia puasa Rajab, bila masuk bulan Sya'ban dia puasa Sya'ban. Tiba-tiba ada yang kata bulan Rajab ni tak ada puasa sunat. Jam dia. Jadi hari ni kita nak tengok betul ke macam tu. Satu. Jadi apa yang saya akan bawa dalam masa 30 minit 40 minit ni, kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan. Kemudian kita akan lihat huraian-huraian daripada ulama-ulama yang muktabar. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca hadis, kita baca huraian ulama, kalau misalnya kata ada sedikit sebanyak kekeliruan tu dia akan terungkai. Baik. Satu perkara penting tuan-tuan dalam bab ibadah ni sebagai panduan, ya. Para ulama usul fiqh dia telah merumuskan satu kaedah penting, ya. Ulama usul fiqh ni ulama-ulama yang berusaha untuk mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan sumber-sumber hukum. Itu ulama-ulama usul fiqh. Ulama fiqh ni dia hukum-hukum yang sedia ada dia mahir dan dia boleh menjelaskan hukum pada orang ramai. Jadi usul fiqh ni dia satu step satu step ke depan berbanding dengan ulama fiqh, ya. Dia ni mengkaji sumber-sumber hukum dan mengeluarkan hukum. Jadi ulama-ulama usul fiqh ni dia ada buat satu kaedah penting sebagai panduan, ya. Panduan yang saya maksud ini panduan berkenaan dengan ibadah. Kata ulama usul fiqh, kaedah dia tu dia kata al-aslu fi ibadah at-tawqif. Al-aslu fi ibadah at-tawqif. Maksudnya asal ibadah ni at-tawqif. At-tawqif tu maksudnya kalau direct translation maksudnya terhenti. Kalau kita nak faham bahasa kita, maksudnya asal ibadah tu tak ada. Terhenti, tak ada. Jadi untuk ada satu ibadah dia kena ada dalil. Sebab ibadah ni kita tak boleh reka-reka. Kita kena buat ibadah ikut yang Allah nak. Ibadah ni hak Allah. Dia nak macam mana kita kena ikut, kita kena turut. Tak boleh nak pandai-pandai. Jadi maksudnya berdasar pada kaedah ini ulama-ulama usul fiqh nak bagi tahu, nak jadi satu-satu ibadah dia kena ada dalil, dia ada sandaran dia. Baik. Sandarannya macam mana? Sandaran apa yang boleh kita guna? Jadi ulama-ulama menjelaskan lagi dalil-dalil yang boleh diguna pakai untuk mengeluarkan hukum-hukum ibadah
terdiri daripada yang pertamanya Al-Quran sebab dia bersifat mutawatir. Yang keduanya hadis-hadis Nabi yang yang kedudukannya sahih ataupun hasan. Sahih dan hasan. Hadis dhaif tak boleh nak keluarkan digunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum berkenaan ibadah, tak boleh. Fadail boleh. Fadail maksudnya kelebihan-kelebihan satu ibadah boleh kita guna. Maknanya buat macam ni pahalanya macam ni, buat macam ni diampunkan Allah sekian. Itu fadail. Tapi buat hukum sama ada ibadah tu wajib ataupun sunat muakkad, kena berdasar kepada satu Al-Quran, kemudian hadis yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hadis yang hasan. Boleh kita guna hadis yang dhaif untuk mengeluarkan hukum dengan syarat disokong oleh hadis-hadis yang kuat yang lain. Itu sebab kalau kita lihat, kalau kita buka kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Bulughul Maram ni merupakan dalil-dalil untuk mengeluarkan hukum-hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kita dapati dalam Bulughul Maram ni ada hadis dhaif, ada. Jadi maknanya hadis dhaif yang ada dalam tu pasti ada sandaran-sandaran yang lain. Maknanya Imam Ibn Hajar ni orang yang hebat lah. Bila dia bubuh tu mesti ada sebab. Baik, tu satu segi. Poin nak bagi tahunya ialah ibadah ni dia kena ada dalil. Dalil. Baik. Yang menentukan dalil boleh diguna, boleh translate jadi ibadah ke tidak bukan kita lah. Bukan ustaz-ustaz biasa, bukan profesor-profesor biasa. Mestilah di kalangan ulama mujtahid. Jangan pula satu orang tu hari ni belajar hadis, jumpa satu hadis terus nak keluarkan hukum. Ini ibadah, ini bukan, tak boleh macam tu. Baik. Jadi apa yang kita akan buat, saya akan baca hadis-hadis berkenaan dengan bulan Rajab dan Syaban, dan kitab yang saya guna untuk memberi penjelasan kepada hadis-hadis ini antaranya ialah kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nama kitab dia Fiqhul Islam wa Adillatuhu, lebih kurang 10 jilid. Kitab ini saya ambil memandangkan kitab ni Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni ulama besar. Dalam ni mengandungi hukum-hukum fiqh dalam pelbagai mazhab. Maknanya dia ambil kajian mana-mana kitab dalam fiqh Syafi'i, mana-mana kitab fiqh Hambali, Maliki dan sebagainya. Dia buat analisa dan dia masuk intipatinya ataupun hasil kajian dia dalam kitab ni. Maknanya tak penatlah kita nak kena tengok banyak kitab kan. Dari situ. Baik, satu. Baik, kita lihat. Yang pertama kita nak tengok fadilat, ada ke tidak fadilat atau hadis-hadis yang menyebut tentang fadilat bulan-bulan haram ni. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram bulan apa tuan-tuan? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam. Kemudian bulan Rajab, bulan yang ketujuh kan. Kemudian Syaban masuk tak? Syaban bukan bulan haram. Cumanya dia ada kelebihan lain lah. Syaban tu bulan Rajab. Kemudian bulan yang ke-11 Zulqa'dah, dan bulan ke-12 bulan Zulhijjah. Jadi bulan haram ni memang Allah sebut dalam Quran sendiri. Jadi saya tak naklah sebut banyak sangat dalil, tak sempat masa kan. Baik, kita baca terus. Hadis yang pertama. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang jugalah, ya. Baik, kata Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala summinal hurumi wajruk. Summinal hurumi wajruk. Baik, maksudnya summinal hurumi wajruk ni maksudnya berpuasalah daripada al-haram, mana bulan-bulan haram, wajruk dan tinggalkan. Nabi sebut macam tu. Dia sebut 3 kali.
sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Berpuasalah daripada bulan-bulan haram dan tinggalkan, berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkan, berpuasalah daripada bulan-bulan haram dan tinggalkan. Kemudian waqala bi asabi'ihi thalathah, bi asabi'ihi thalatha. Maknanya Rasulullah mengatakan demikian itu dengan memberi isyarat dengan 3 jari dia. Dia beri isyarat dengan 3 jari dia. Isyarat macam mana? Wa dammaha thumma arsalaha. Rasulullah genggam jari, dia buka, genggam jari, buka. Baik, hadis ni kalau kita faham baik-baik, nombor 1 Rasulullah kata berpuasalah daripada bulan-bulan haram dan tinggalkan. Dia sebut 3 kali. Puasa tinggal 3 kali. Kemudian Nabi bagi isyarat dengan 3 jari dia. Dengan 3 jari dia Rasulullah bagi tahu, dia ambil 3 jari macam ni. Rasulullah kata wa dammaha thumma arsalaha. Dia genggam, dia buka, genggam, dia buka. Bermaksud secara literal pemahaman kita orang kampung ni, maksudnya puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Itu yang Nabi ajar. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tinggal lagi ulama di kalangan ulama hadis, ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Maknanya boleh pakailah. Satu. Tu hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam, seafdal puasa, ba'da, setelah syahrul Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullahil muharram. Kata Rasulullah, puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan ialah puasa bulan di bulan Allah al-Muharram. Dia kata bulan Muharram ni bulan Allah, lepas tu dia sebut al-Muharram. Maknanya kata hadis ni, puasa yang paling afdal lepas Ramadan ialah puasa bulan Muharram. Hadis ni bersambung. Wa inna, jadi sesungguhnya afdalus solah, sesungguhnya solat yang paling afdal ba'dal mafruḍah, setelah solat-solat wajib, kata Rasulullah, solatun minal lail, solat malam. Ni hadis ni cerita 2 benda. Satu, puasa yang paling afdal lepas bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan apa? Salah satu daripada bulan-bulan haram. Tadi hadis yang pertama kita baca, Rasulullah sebut umum. Rasulullah sebut umum bulan-bulan haram. Maknanya bulan haram tu start daripada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Baik, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sanadnya juga ulama-ulama hadis ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Pokok pangkalnya boleh jadi dalil dalam mengeluarkan hukum-hukum. Satu. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga jadi kawan-kawan kita yang kata tak ada puasa sunat bulan-bulan Muharram ni, dia kena dengar lah ni yang kita baca ni kan. Biar dia faham baik-baik. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Uthman bin Hakim Al-Ansari. Dia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka dia pun menjawab. Maknanya sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang lain berkenaan dengan bulan Rajab. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. Maknanya benda ni mari pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengar apa yang Rasulullah sebut. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, dia berpuasa hatta, sehingga naqula la yuftiru, sampai kami kata dia takkan berbuka.
Rasulullah berpuasa sehingga kami kata macam Rasulullah takkan berbuka. Ini kata-kata ataupun ayat bahasa Arab nak menggambarkan bersungguhnya Nabi berpuasa tu seolah-olah tak nak berbuka. Bersungguh bukan bahasa Nabi tak berbuka, tidak, dia bersungguh berpuasa, puasa sungguh-sungguh. Kemudian hadis ni bersambung, wa yuftiru, dan dia berbuka hatta naqula la yasumu. Nabi pula berbuka, dia iftar sehingga dia seolah-olah tak akan berpuasa. Maknanya Rasulullah berpuasa sungguh-sungguh, Rasulullah iftar sungguh-sungguh juga. Pokok pangkalnya, poin nak bagi tahu di sini, Rasulullah bersungguh-sungguh berpuasa. Ini cerita apa ni? Cerita berkenaan dengan puasa Rajab. Jadi sahabat-sahabat yang kata, yang sebar dalam WhatsApp kata tak ada puasa Rajab ni, kena dengar ayat ni. Hadis ni macam mana? Siapa yang riwayat? Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan juga hadis ni sahih. Tak ada apa ni perbezaan pendapat dengan ulama hadis, semua kata sahih belaka. Jadi kalau begitu, yang berpegang kata puasa Rajab tak ada ni ambil daripada mana? Sabar dulu, kita baca. Baik. Sekarang saya ambil sedikit huraian-huraian berkenaan dengan hadis-hadis yang kita baca tadi, yang saya petik daripada kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okey, baik. Yang pertama, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni nak menjelaskan tentang puasa bulan haram secara umum. Dia tengok secara umum dulu, ya. Baik. Kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di antara puasa sunat yang tidak disepakati ialah puasa bulan-bulan haram. Saya start yang tu dulu. Jadi tuan-tuan boleh faham mana rupa-rupanya ulama tak sepakat dalam puasa bulan haram. Jadi mazhab Syafi'i macam mana? Mula fikir kan. Lepas tu yang kata tak ada puasa Rajab tu macam mana pula? Baik, sabar ya. Baik. Di antara ulama mazhab yang mensyariatkannya, mana ulama yang kata ada puasa di bulan-bulan haram yang mensyariatkan sebagai sunat, ialah yang pertama mazhab Maliki. Saya sebenarnya bukan nak bawa sangat perbezaan mazhab ni, sebab dekat luar tu dah ada. Jadi kita nak jelaskan saja. Yang dia kata tak boleh ni, dia pegang yang mana? Sebenarnya gitu. Yang kata disyariatkan puasa sunat bulan-bulan haram ni, satu mazhab Maliki, yang keduanya mazhab Syafi'i. Dalil dia yang kita baca tadi lah, yang saya kutip tadi kebanyakannya huraian dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan setakat sunat tuan-tuan, sunat muakkad. Sunat muakkad, puasa dalam bulan-bulan haram. Satu. Kemudian kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili lagi, ulama mazhab yang menghukumkan sebaliknya, ada ulama yang kata sebaliknya. Yang pertama mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia tak sebut, dia tak ulas langsung, dia tak kata haram, dia tak kata tak disyariatkan, dia tak kata disyariatkan. Dia silent, dia keep silent, dia tak sebut apa-apa tentang bulan-bulan haram ni. Jadi bila dia tak sebut, kita andaikan tak adalah. Tak sebut satu. Kemudian mazhab Hanbali, yang ini yang kawan-kawan kita yang kata tak ada tu, dia duk pegang kot ni. Baik, kita baca dulu ya. Mazhab Hanbali menghukumkan makruh berpuasa secara khusus di bulan Rajab. Makruh. Dia kata hukum makruh. Makruh, saya ulang balik, mazhab Hanbali menghukumkan makruh berpuasa secara khusus di bulan Rajab. Bermaksudnya puasa khusus ni maksudnya macam mana? Maknanya berniat saja aku puasa bulan Rajab. Macam kita puasa bulan Ramadan kan, dia bubuh dalam niat tu bulan Rajab. Itu maksud khusus. Tapi kalau puasa lain boleh ke tak boleh? Boleh. Seperti puasa Isnin Khamis boleh bulan Rajab. Apa lagi? Puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Boleh kan? Jadi yang dikata tak makruh tu puasa khusus bulan Rajab. Dia kata tak ada. Tapi namun dia mensyariatkan puasa sunat bulan Muharram. Dia pegang bulan Muharram ada. Bulan Muharram ada.
Bahkan mazhab Hanbali kata ini maknanya puasa Muharram adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, berdasar pada hadis kita baca tadi lah. Dan dia sebut lagi, dan sunat puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Dia tambah lagi pula. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali. Jadi maksudnya sahabat-sahabat yang kata tak ada bulan puasa bulan Rajab tu, dia pegang yang ni lah sebenarnya. Baik, satu lagi saya nak sebut. Kalau macam tu, bila kita terutamanya orang kampung biasa, bila dah ada perbezaan pendapat macam tu, macam mana kita nak pegang ni? Bila dah macam tu, dia kembali kepada isu adab. Isu adab. Adab macam mana? Adabnya seperti mana yang Imam Syafi'i ajar. Bila dia pergi tempat mazhab Maliki, dia buat ibadah-ibadah dia berbetulan seperti mazhab Maliki. Bila orang mazhab Hanafi datang tempat mazhab Syafi'i, dia buat seperti mazhab Syafi'i. Nampak? Mazhab Syafi'i dia amal kunut, contoh dia. Mazhab Hanafi dia tak amal kunut. Bila Imam Syafi'i pergi tempat mazhab Hanafi di Iraq, dia tak baca kunut. Begitu jugalah kita ni, tempat kita ni rata-rata Kampung Rencing Ulu dah contoh dia. Rata-rata kita pegang mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Bila masuk sini, supaya abang-abang kita, kakak-kakak kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dah berumur tu tak pening, janganlah bawa pada mazhab lain. Semua mazhab tu betul belaka. Tapi dari segi adab, bila masuk tempat mazhab Syafi'i, kena ikut cara mazhab Syafi'i. Barulah cantik keadaan tu. Bercantik. Berkenaan dengan adab ni pun, yang para ulama tekankan adab bila masuk tempat mazhab Syafi'i, kena buat mazhab Syafi'i supaya untuk mengelakkan fitnah. Fitnah ni bila sampai satu tahap, dia boleh jadi kepada hukum menghala kepada sama ada makruh atau haram tu. Bila orang pening, jadi celaru. Hukum jadi celaru umpama dia. Dia boleh pergi sama ada hukum makruh ataupun haram tu. Nak jatuh hukum haram ni, pergi pada mufti lah pula kan. Baik, dia begitu. Jadi maksudnya ada adab dalam kita mengamalkan hukum-hukum fiqh. Jadi tak bolehlah mentang-mentang kita ada kuasa pegang WhatsApp kita yang kontrol, kita cakap apa benda kita nak cakap tanpa kita mengambil kira keadaan setempat. Satu. Jelas ya? Ada satu lagi huraian daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Alasan makruh puasa bulan Rajab dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, sebabnya ialah ada hadis yang kata Nabi melarang puasa di bulan Rajab, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Cumanya bila Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, bila saya semak hadis itu ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas dan sanadnya dhaif. Nampak? Jadi ini peringkat ulama besar-besar. Jadi ulama macam Dr. Wahbah kata hadis tu ada tapi hadis tu dhaif. Macam manalah Imam Hamadi boleh guna hadis tu, ada ke tidak dia disokong oleh hadis-hadis lain? Tu panjanglah cerita, bukan peringkat kita lah nak ulas kan. Tapi nak ceritanya masing-masing ada hujah masing-masing satu. Saya nak petik sikit. Jadi maksudnya lepas kita baca tu, pakcik-pakcik kita yang biasa duk amal puasa bulan Rajab tu, rasa sedar hati dah sikit kan, tak rasa takut-takut kecup perut kan. Baik, saya nak petik sikit lagi tentang bulan Rajab ni, puasa bulan Rajab, huraian kepada hadis yang kita baca tadi. Mana yang sahabat bertanya tentang solat puasa Rajab tu kan. Lepas tu dia petik huraian Ibnu Abbas, kata Rasulullah tentang puasa Rajab, Rasulullah SAW pernah berpuasa hingga kami berkata dia takkan berbuka, dan baginda berbuka hingga kami kata dia takkan berpuasa. Maknanya bersungguhnya Rasulullah puasa Rajab ni. Dan hadis tu riwayat Muslim. Ini huraian dia oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ni kedudukan dia di sudut mengeluarkan hukum tu macam mana? Dia ulama mujtahid dia ni. Imam An-Nawawi ulama besar. Kita baca macam mana komen dia.
Jadi ulasan Imam Nawawi tentang hadis tadi dikata, tiada larangan ataupun anjuran khusus untuk puasa bulan Rajab. Hukumnya sama seperti bulan-bulan haram yang lain. Baik. Ada setengah orang dia baca sekerat. Dia baca sekerat tak boleh. Kalau baca sekerat dia jadi macam mana? Tiada larangan atau ajaran khusus untuk puasa bulan Rajab, full stop. Dia jadi macam mana? Kita faham macam mana? Tak ada puasa Rajab lah. Kan? Tapi bila kita baca habis, hukumnya sama seperti bulan-bulan haram yang lain. Lainlah sikit. Lain. Sebab bulan haram ni memang ada fadilat dia tersendiri. Kata Imam Nawawi lagi, kerana pada asalnya disunnahkan untuk mengerjakan puasa Rajab. Kerana disebut dalam Sunan Abu Daud bahawa Rasulullah SAW menganjurkan puasa pada bulan-bulan haram, sementara Rajab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Mana jelas, mana boleh puasa, boleh puasa. Saya sebut sikit lagi kat sini, kata Imam Nawawi lagi, puasa yang paling utama ialah bulan yang paling utama untuk puasa setelah Ramadan ialah bulan Al-Haram, bulan Muharram, kemudian Zulqa'dah. Ulang balik. Puasa yang paling utama untuk puasa setelah bulan Ramadan itu bulan-bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maknanya clear kat sini, memanglah puasa tu adalah puasa yang disyariatkan. Saya rasa untuk puasa bulan Sya'ban ni kita sambung lain kali dah kot panjang kan. Boleh ya? Jadi cumanya saya sebut satu. Tadi kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, puasa bulan-bulan haram ni ada khilaf kan. Yang kata disyariatkan secara jelas ialah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah tak komen apa-apa. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata bulan Rajab makruh. Baik. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili lagi, bila bab solat semayang pula ada puasa bulan Sya'ban ni, tidak ada khilaf. Ulama sepakat disyariatkan puasa bulan Sya'ban. Tinggal lagi huraian dia tu saya hurai lain kali lah. Cuma saya nak sentuh sedikit. Macam mana pula solat dalam bulan Rajab? Ada ke tidak solat sunat Rajab? Baik, berkenaan dengan perkara ini, antara solat yang diketengahkan dalam WhatsApp pun kita dah baca, dia panggil solat sunat mana dah? Solat sunat raghaib. Pernah dengar tak? Kepada abang-abang kita yang rajin solat tu, jumpalah. Okey, baik. Sembahyang sunat raghaib ni sebenarnya Dr. Zulkifli Al-Bakri pun dah ulas panjang lebar lah sebenarnya. Dan Imam Nawawi pun dah ulas panjang lebar. Okey. Dia ada riwayat cerita pasal benda ni. Tapi riwayat yang mau ceritakan solat sunat raghaib ni memang riwayat yang bermasalah. Kalau kita baca komentari dia, Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi kata tentang solat sunat raghaib di bulan Rajab ni, salah seorang periwayat dia tu dituduh sebagai pemalsu hadis. Jadi tak boleh nak pegang sangat, tentang sembahyang sunat raghaib. Ada orang buat. Contohnya dia 12 rakaat. Dia detail dalam riwayat tu, detail 12 rakaat, kemudian baca Al-Fatihah sekali, surah Al-Qadr, surah Al-Ikhlas 12 kali dan sebagainya, Kemudian lepas tu ada pula selawat 70 kali, sujud baca 70 kali sekian-sekian, angkat kepala 70 kali sekian-sekian, jadi banyak. Jadi tentang solat ini berdasar pada huraian-huraian muktabar, termasuk huraian Imam Nawawi sendiri.
Okey, saya petik yang Imam Nawawi kata. Kata Imam Nawawi, setelah menyebutkan tentang definisi solat raghaib, beliau menyatakan bahawa solat ini adalah bid'ah. Minta maaf lah saya kalau misal kata ada abang-abang kita dah terbuat, saya bukan nak kata suruh dam, tak. Memang ibadah ni dia kena ada dalil. Kalau misal kata nak rajin sungguh solat, boleh banyak solat-solat lain yang memang disyariatkan, seperti solat tahajud. Kalau misal kata rajin sungguh, boleh solat berapa banyak rakaat, tak ada limit kalau nak buat. Jadi begitu juga kalau misal kata antara fadilat yang disebut solat rakaat ini, diampunkan segala dosa yang telah lalu. Okey, saya tak nak ulas lah pasal benda tu. Kalau misal kata dah tahu kata Imam Nawawi semayang sunat raghaib ni tak ada asalnya, nak suruh Allah ampunkan dosa kita, kan ada semayang sunat taubat. Kalau tuan-tuan terasa tak puas hati 2 rakaat, buat 4 rakaat. Tak puas hati 4 rakaat, buat 8. Tak puas hati 8, buatlah 20 pun. Okay. Yang pentingnya di sini, apa ni orang panggil, bentuk-bentuk solat amalan yang telah disyariatkan tu telah ada dah banyak sebenarnya, tak terbuat sebenarnya. Kena buat, tak terbuat. Jadi begitulah keadaan dia. Kalau misal katalah ada, mungkin oleh kerana saya ni jahil, tak tahu riwayat-riwayat yang sahih tentang solat sunat raghaib, minta tolong bawa lah, tunjuk kita tengok secara ilmiah, tengok daripada mana asalnya. Kalau ada sungguh, kita bawa kepada mufti lah, biar mufti tentukan. Saya tak boleh, kita ustaz kampung aja kan, mana kita cuma ambil daripada ulama-ulama dan kita cerita. Jadi, dan banyak lagi lah benda-benda lain yang apa ni, yang contoh dia yang disebar dalam masa masuk bulan Rajab ni, antaranya kalau misal kata kita memperingatkan orang tentang apa ni bulan Rajab, maknanya api neraka tak akan membakar di kita, tak akan boleh sentuh kita. Jadi riwayat-riwayat yang macam ni setelah dilakukan semakkan tidak ada asal. Tidak ada asal. Kalau lah macam tu, sedaplah asal peringat kat orang lepas neraka. Padahalnya tuntutan nak lepas pada neraka ni dengan orang panggil dengan istiqamah, buat ibadah-ibadah. Bukan senang sampai macam tu. Jadi sebenarnya banyak juga riwayat-riwayat tu yang tak berapa sedap, ya. Saya nak sebut pada tuan-tuan sebagai yang terakhir, sebenarnya tuan-tuan, riwayat-riwayat yang palsu ni banyak. Memang dibuat awal lagi, seawal zaman Sayyidina Osman. Tujuan dianya ialah untuk menghancurkan, mengkacau bilaukan pemahaman umat Islam terhadap agama tersebut. Memang banyak sangat, ya. Antaranya yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Kan cerita Abdullah bin Sabah kan, dia zaman Sayyidina Osman, dia ni padri Yahudi masuk Islam. Bila masuk Islam, dia ni di antara tokoh-tokoh Yahudi yang nak menghancurkan Islam dari dalam. Lalu dia mengharapkan Sayyidina Osman tu lantik dia jadi pembesar. Tak lantik. Bila lantik, dia buat onar. Dia mulalah buat reka-reka hadis, menaikkan Sayyidina Ali dan menjatuhkan Sayyidina Osman. Ada banyak hadis dia. Dan bukan tu saja, banyak hadis-hadis yang lain. Dan lepas pada peristiwa dia ni, pemasuk hadis ni tak berhenti-henti. Jadi memang ada. Jadi kita kena hati-hati dan kita kena mula sedikit-sedikit faham, terutamanya ustaz-ustaz yang mengajar ni nak kena, kalau sebelum ni kurang mahir bab hadis, nak kena faham sikit-sikit bab hadis. Sebab awak mengajar, bila awak tak faham, awak cerita benda yang tak ada asal, dia jadi masalah. Jadi dah sampai masa dah ustaz-ustaz nak kena mengaji hadis. Kalau payah, memanglah mengaji hadis ni payah sikit. Dia kena tekun, dia kena mengaji, sebab dia kena semak satu-satu. Orang tak tekun, dia tak boleh. Saya ada satu buku dekat sini.
Kalau misal kata minat, bolehlah beli nipis saja. Saya memang cari buku nipis-nipis pun, yang ditulis oleh Maulana Husin Abdul Qadir Yusufi. Dia cerita tentang hadis maudhu', ada dalam ni. Cuma satu benda yang saya tertarik dalam ni, dia sebut juga tentang ada juga orang mengambil kesempatan daripada perbahasan hadis maudhu' untuk menafikan ibadah-ibadah daripada hadis hasan. Dia sebut juga ni. Oleh kerana sebab kita bila berurusan dengan hukum ni kena teliti. Jadi syekh kita ni sebut ada juga orang bila dia tu terlampau ta'assub dengan hadis-hadis maudhu', hampir semua benda dia tak jumpa, dia tuduh maudhu'. Tak boleh. Kena cermat juga. Nak tuduh maudhu' pun kena cermat, nak kata sahih pun kena cermat dua-dua. Tak boleh. Oleh kerana dia tu ta'assub sangat, teruja sangat, maudhu' sana, maudhu' sini, jadi bercelaru. Tak boleh juga. Jadi dia ni balance. Bahkan dia menjelaskan ada ulama-ulama yang agak keras, yang cepat sangat buat kesimpulan maudhu'. Di antaranya Ibnu Jauzi disebut dalam ni. Jadi untuk faham ni, tuan-tuan kena belilah sikit. Saya rasa berapa belai ni, ada 20 helai saja. Boleh beli, harga RM5. Saya beli dekat Shopee. Boleh baca sikit-sikit supaya kita ni jangan sampai menjadi alat kepada musuh-musuh Islam. Ibadah dah ada, pandai-pandai kata maudhu', habis pakat tinggal. Ataupun ibadah tak ada, berdasar pada hadis maudhu', tiba-tiba nak sebar. Jadi tak boleh. Sebab ada hadis sebut, hadis riwayat Bukhari, daripada Abdullah bin Amr. Nabi kata apa? Hadis ni sahih. Nabi kata, wa hadithu an bani Israel wala haraja. Maksudnya Nabi kata, sampaikanlah daripada Bani Israel, tak apa. Maksudnya riwayat-riwayat Israeliat kita boleh cerita. Nabi kata tak apa, tapi adalah kaedah dia pula. Lepas tu Nabi kata, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa riwayatkan daripada aku satu hadis-hadis dusta, maka akan disiapkan tempat tinggal dalam neraka. Mana kena beringat. Yang pertamanya, kamu kena cerita tentang Bani Israel. Bani Israel maknanya kisah-kisah daripada Taurat dan Injil. Boleh cerita, tapi ada kaedah dia lah. Tu kena mengaji lah. Jangan pegang yang saya cakap hari ni, mula ambil cari kitab Injil, cerita ke orang, ikut dah. Tak boleh. Dia ada kaedah, kena mengaji dah yang tu. Kemudian bahagian kedua, Nabi kata, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menceritakan padaku satu-satu benda yang bukan hadis, yang bukan daripada aku, maka akan disiapkan tempat duduk dalam neraka. Mana kena balance. Ustaz yang suka asyik-asyik maudhu', kena check juga silat-silat yang dia kata maudhu' tu hadis sungguh. Siap tempat dia dalam neraka. Ada satu orang ustaz pula yang terlampau bermudah-mudah semua benda Nabi cakap. Cek hadis maudhu'. Tempat dia dalam neraka juga. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan, benda nak cakap banyak. Jadi kalau ada masa pada kuliah akan datang, kita sebut sikit lagi tentang tentang bulan Syaban, dan rasa nak sebut juga nisfu Syaban. Lain kalilah kita sebut, ya. Nisfu Syaban ni ada huraian dia pula. Jadi saya rasa muadailah setakat tu, sikit sebanyak dah kita dah mula faham tentang bulan-bulan haram. Saya rasa dah memadai. Kuliah yang akan datang, kalau ada masa, kita sebut sikit lagi tentang bulan Syaban. Bulan Syaban ni bukan bulan haram, tapi dia special, ya. Dia special. Nabi puasa bulan Syaban. Jadi rasa memadailah setakat ni. Ada soalan ke yang kurang jelas, boleh tanya, insya-Allah. Sebelum ni rojak tu, adakah dia puasa tu putus, ataupun sebelum ni sahabat-sahabat itu buat penuh rojak, penuh Syaban, dah sampai Ramadan penat? Okey, saya bacanya ikut sunnah, ya.
saya ambil rekasan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bahili tadi. Cerita Al-Bahili tu panjang hadis dia. Bukan satu saja riwayat, ada banyak riwayat. Al-Bahili ni seorang sahabat Nabi yang rajin ibadah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Okay? Dia jumpa Rasulullah. Dia nak tanya, Rasulullah ada ke tidak ibadah-ibadah yang boleh aku buat? Lepas tu Rasulullah kata, kamu puasalah Isnin dengan Khamis. Dia katakan Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni kuat, aku nak lagi. Lepas tu dia kata, puasalah 3 hari setiap tahun, setiap bulan. Aku nak lagi ya Rasulullah. Sampailah kepada perbahasan. Sebelum tu dia sedut, kalau kamu nak juga, kamu puasalah macam Nabi Daud. Puasa sehari tinggal sehari. Semuanya tahu puasa sehari tinggal sehari, puasa tinggal sehari. Waktu aku nak lagi, Al-Bahili dia nak sungguh buat. Lelas sekali Nabi sebutlah pasal puasa bulan haram tadi dah. Okey, kalau ikut sunnah puasa bulan-bulan haram dan Nabi kata kamu puasa kamu tinggal, kamu puasa kamu tinggal. Maknanya degi balik kepada kaedah paling maksimum puasa macam Nabi Daud, puasa tinggal, puasa hari tinggal. Tapi ada riwayat lain yang menjelaskan tentang puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Boleh jadi ulama kata berdasar pada hadis ni dia lari sedikit daripada kaedah umum. Kaedah umum puasa sehari tinggal sehari, puasa sehari tinggal sehari. Tapi oleh kerana ada disebut puasa Rajab, ada hadis kata Nabi puasa bulan Rajab ni seolah-olah dia tak tinggal, ada juga. Bulan Sya'ban pun begitu juga. Maka dia kembali kepada kaedah yang terbaiknya ialah puasa sehari tinggal sehari. Bila mari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bab bulan Sya'ban, Nabi yang ni disebut dalam kitab Al-Ibanah, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram, yang dianjurkan ialah kita puasa dan tinggal beberapa hari terakhir di bulan sebelum masuk bulan Ramadan sebagai menghormati nak masuk bulan Ramadan. Lepas tu ada orang ulas pula, macam mana Ustaz dengan puasa pertengahan Sya'ban? Pertengahan Sya'ban ni ada hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi larang. Tapi kata Imam Tirmizi, kecuali pada orang yang memang dia suka puasa straight, dia memang jadi tabiat dia, tak apa. Tapi kalau pada orang hari lain tak puasa, tiba-tiba ni suruh Sya'ban nak puasa, jadi haram. Ada setengah ulama kata makruh. Itu di antara perbahasannya. Jadi secara ringkasnya kita boleh kata yang terbaiknya ialah puasa sehari tinggal sehari, puasa sehari tinggal sehari. Bila masuk Ramadan puasa terus. Dengan tidak menafikan ada beberapa pendapat ulama yang berbeza-beza. Jadi yang saya sebut tu yang saya kira orang kampung ramai boleh amal. Kalau misal kata Rejab 30 hari, Sya'ban 30 hari, takut masuk bulan Ramadan dia jam. Sedangkan kita nak kejar yang betul-betulnya Ramadan tu. Nampak tak? Ulama memang sebut nak jadikan Sya'ban dan bulan Ramadan. Yang ni bukan hadis. Ulama sebut nak jadikan Sya'ban dan Rajab ni sebagai bulan latihan. Sebab nak masuk Ramadan tu yang berlipat-lipat tu. Yang berlipat-lipat. Tuhan buka segala pintu rahmat yang maksimum bulan Ramadan. Nak pun kalau kena malam Lailatul Qadar. Tapi maknanya kita tak nak lah dok tekan Sya'ban, dok tekan Rajab sampai masa Ramadan dia pancit. Wallahu a'lam bissawab. Menjawab ya? Jadi saya rasa ada ilah setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.